Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah KKQ tingkatan 1 pada hari ini kita akan masuk bahagian tajwid dengan tajuk bab nun sakinah dan tanwin. Seterusnya kita akan masuk kepada pengertian nun sakinah. Apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah? Okey, nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris, yang dikenali sebagai nun mati yang kekal pada bacaan dan tulisan. Okey, nun yang tidak berbaris. Jadi kita boleh tahulah nun sakinah ini adalah nun yang tidak berbaris. Okay, kita lihat kepada contoh. Dia tidak berbaris bermaksud tidak ada baris fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Okey, jadi tidak ada baris begitu. Itu yang dimaksudkan tidak berbaris. Ia juga dikenali sebagai nun mati. Okey, nun mati dengan simbol dia kita boleh tengok tidak ada apa-apa di atas dia seperti contoh pada inda ini. Dan satu lagi ada bulatan ataupun bentuk macam si melengkung tu. Okey, itu adalah nun mati. Okey, nun mati ini ataupun nun sakinah ini ia kekal pada bacaan dan tulisan. Maksudnya bila kekal pada bacaan kita matikan dia. Maksudnya kita tidak bariskan nun itu. Dan tulisan. Pada tulisan kita akan lihatlah tidak ada baris fathah, kasrah ataupun dhammah di atas nun tersebut. Kita boleh lihat pada tulisan. Dan pada bacaan kita akan matikan dia lah. Kita tidak akan bariskan dengan fathah bunyi na contohnya, ni ataupun nu. Seterusnya kita akan lihat kepada pengertian tanwin. Tanwin, okey, maksudnya ialah baris dua. Okey, baris dua di atas, di bawah dan di hadapan. Okey, ini adalah baris dua di atas, di bawah dan di hadapan. Okey, ataupun kita boleh cakap dalam bahasa bacaan Al-Quran kita, fathatain. Okey, fathatain ini adalah baris di atas. Kasratain, kasratain, baris di bawah. Dhammatain, baris di hadapan. Okey, tain tu bermaksud ada dua baris tersebut. Fathatain, ada dua baris fathah. Kasratain, ada dua baris kasrah. Dan dhammatain, ada dua baris dhammah. Okey, seterusnya tanwin juga dikenali sebagai nun tambahan yang tidak berbaris. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nun tambahan? Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan nun tambahan. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita boleh lihat ini adalah contoh bagi tanwin berbaris dhammatain. Ini berbaris kasratain dan ini adalah berbaris fathatain. Kita lihat kepada yang berbaris dhammatain. Bunyinya ialah ghaniyun. Okey, ghaniyun. Jika kita eja ghaniyun. Okey, ada nun tambahan di sini. Jika kita tidak menggunakan baris dhammatain ini, kita akan lihat ada nun tambahan. Ghaniyun. Bila kita sebut ghaniyun, seolah-olah ada nun tambahan yang dimatikan di belakang ini. Okey, jadi kita boleh faham jugalah di sini dhammatain ini ada nun tambahan seperti nun sakinah ataupun nun mati tadi. Sebab bila kita bunyikan ghaniyun, ada nun tambahan atau nun mati juga di situ. Begitu juga dengan contoh bighulamin. Bighulamin. Okey. Bila kita sebut bighulamin, akan ada nun tambahan atau nun yang dimatikan di situ. Begitu juga dengan wasi'an. Ada nun tambahan yang dimatikanlah di situ. Okey, nun tambahan ini kita boleh lihat tidak ada pada tulisan ya. Dia wujud pada bacaan. Bila kita bunyi ghaniyun, seolah-olah ada nun yang dimatikan di situ.
nun tambahan di situ kan, nun yang tidak ada baris. Bi ghulamin wasi'an, ada sebutan nun tambahan di situ. Tetapi pada tulisan adakah ada nun tambahan di sini? Tak ada. Begitu juga dengan bi ghulamin, kita tidak lihat nun itu pada tulisan. Wasi'an pun begitu. Begitu juga ketika kita mewakafkan bacaan, iaitu kita mematikan. Contohlah kita mematikan bacaan kita di ghaniyun, dia akan jadi ghani. Okey, jadi hilang nun tambahan tersebut. Okey. Begitu juga dengan bi ghulamin. Bila kita sambung bacaan bi ghulamin alim, tetapi bila kita wakafkan di sini contohnya, akan hilang nun tambahan ataupun tanwin itu. Bi ghulam wasi'an, wasi'a, hilang nun tambahan tersebut. Jadi kita boleh lihat tidak ada pada tulisan. Pada tulisan kita tidak nampak nun tambahan tersebut, tetapi ia wujud pada bacaan. Juga tiada ketika diwakafkan. Kemudian kita akan lihat kepada pembahagian hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, mengikut silibus kita ada 6 hukum nun sakinah dan tanwin. Okay, jadi dalam tajuk nun sakinah, nun mati dan yang berkaitan dengan tanwin, ada hukum izhar halqi, izhar idgham ataupun izhar mutlak, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa haqiqi dan juga iqlab. Cuma pada kali ini kita hanya akan memfokuskan kepada tajuk izhar halqi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan izhar halqi? Izhar, jika kita faham, zahir kan, zahir tu jelas, nyata, terang. Okey, jadi kita boleh lihatlah dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Okey, kita lihat dari sudut bahasa dahulu. Izhar bermaksud nyata. Okey, nyata dan terang. Seperti maksud izhar sendiri, yang mana kita gunakan perkataan ini dalam bahasa Melayu, zahir kan. Zahir tu jelas, nyata. Okey, jadi dari sudut bahasa kita boleh katakan izhar itu nyata dan terang. Halqi ni daripada perkataan yang kita gunakan juga dalam bahasa Melayu kita, halqum. Okey, halqum itu kerongkong. Jadi halqum itu diambil daripada perkataan halqi inilah yang bermaksud kerongkong ataupun tekak. Dari sudut istilah, apakah yang dimaksudkan dengan izhar halqi ini? Okey, dari sudut istilah, izhar halqi itu ialah menzahirkan ataupun menyatakan bunyi, menjelaskan bunyi nun sakinah. Okey, maksudnya bila ada nun sakinah di situ atau nun mati di situ, kita akan jelaskan bunyi itu. Contohnya an, jelaskan an. Kita tidak sembunyikan contohnya macam mana ya? Itu tak jelas. Tetapi jika kita jelaskan, akan jelaslah sebutan nun itu an. Atau tanwin. Jika ada tanwin, contohnya tanwin berbaris kasrotain pada ta, contohnya tin. Jadi kita akan jelaskan tin, bunyi secara jelas. Okey, yang bertemu dengan huruf-huruf halqi yang 6. Okey, huruf halqi yang 6 itu ada di sini dalam rangkai kata ini. Okey, jadi maksud dari sudut istilah ialah menzahirkan nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf halqi yang 6 ini dengan jelas, tanpa dengung. Jelas, sebab izhar itu maksudnya jelas, tanpa ada dengung. Okey, jadi huruf-huruf izhar halqi itu ada 6, iaitu hamzah, ghain, ha, kha, ain dan juga ha simpul. Okey, dalam rangkai kata aghin kha'ahu. Selanjutnya kita akan lihat kepada contoh izhar halqi. Yang pertama hamzah. Okey, yang pertama hamzah kita akan lihat dahulu tanwin. Okey, tanwin dan seterusnya nun sakinah. Jika nun sakinah terbahagi kepada 2 kalimah dan 1 kalimah. Okey, jadi nun sakinah dia boleh wujud dalam satu kalimah, satu perkataan ataupun 2 kalimah, iaitu 2 perkataan. Tetapi tanwin hanya dalam 2 perkataan, sebab tanwin ini hanya wujud di hujung kalimah. Contohnya di hujung kalimah pertama kan, dan
dia akan bertemu dengan huruf pertama dalam kalimah yang kedua. Okey, kita lihat tanwin dahulu. Kasrotain bertemu dengan hamzah. Okey, kasrotain ini bertemu dengan hamzah. Okey, bila huruf izhar halqi itu ialah hamzah. Ghin kha'ahu tadi, hamzah yang pertama. Tanwin, bermaksud tanwin ini akan bertemu dengan hamzah. Okey, kita harus faham dalam hukum nun sakinah dan tanwin, ia sama ada nun sakinah bertemu dengan huruf izhar yang 6 itu, ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6 itu. Okey, jadi dalam kes tanwin ini, tanwin lah yang bertemu dengan hamzah. Jadi kita jelaskan bacaan tanwin ini. Wajannatin alfafa. Okay, tin, kan, itu jelas. Untuk ghain, okey, di sini dhammatain pada waw dan bertemu dengan ghain. Ghain adalah huruf izhar halqi. La'afun ghafur. Alimun hakim. Seterusnya kita lihat dahulu kepada nun sakinah untuk dua kalimah. Okey, nun sakinah nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah berada dalam perkataan yang kedua dalam huruf yang pertama. Man amana, jelas nun di sini. Min ghillin. Okey, kita tidak menyembunyikan. Contohnya min ghillin. Okey, bila kita buat min, itu adalah tidak jelas nun itu. Jadi nun sakinah dalam hukum izhar perlu jelas apabila nun sakinah ini bertemu dengan huruf ghain, huruf izhar halqi. Min ghillin wa man hawlaha. Okey, ini untuk ha. Wa man hawlaha. Seterusnya dalam satu kalimah bermaksud nun mati ni, nun sakinah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah sahaja, satu kalimah untuk hamzah. Kemudian untuk ghain, nun sakinah bertemu dengan ghain, nun sakinah bertemu dengan ha untuk huruf ha. Wa yan'auna fasayunghidun. Okey, kita jelaskan fasayunghidun kerana ghain adalah huruf izhar halqi. Yanhitun, okay, nun bertemu dengan ha. Yanhitun. Seterusnya untuk huruf kha, ain dan juga ha simpul. Okey, untuk huruf kha bagi tanwin bertemu dengan kha. Alimun khabir, jelas pada tanwin di sini. Azabun azim. Jurufin har. Okey, jelaskan. Jurufin har. Seterusnya tanwin dalam dua kalimah. Nun sakinah dalam dua kalimah. Nun mati bertemu dengan kha. Min khasyatillah. Nun mati bertemu dengan ain. Min ilm. Nun mati bertemu dengan ha simpul. Wa man hu. Seterusnya dalam satu perkataan yang berkaitan nun mati bertemu dengan kha. Wal munkhaniqah. Okey, jangan dengung. Wal itu dengung. Ingat ya, huruf kha adalah huruf izhar halqi, jadi tidak boleh didengungkan. Perlu dijelaskanlah nun di sini. Okey, jadi kita perlu jelaskan nun mati di sini. Wal munkhaniqah, kerana nun mati adalah perlu dijelaskan ketika bertemu dengan huruf kha izhar halqi. Seterusnya nun mati bertemu dengan ain ya. An'amta. Okey, bila diwakafkan kita tidak bunyilah ta tu, baris ta tersebut. Seterusnya nun mati bertemu dengan ha simpul, ataupun ini pun boleh juga minhul anhar. Okey, itu berkaitan nun mati dan juga tanwin. Pada apabila nun mati dan juga tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi yang 6. Seterusnya cara bacaan. Cara bacaan
Seterusnya kita akan masuk kepada cara bacaan izhar halqi. Baiklah, cara bacaan bagi izhar halqi menzahirkan bunyi nun sakinah atau tanwin dengan lembut tanpa dengung. Okay, kerana izhar itu jelas. Jadi kita tidak boleh dengunglah pada nun sakinah iaitu nun mati ataupun tanwin fathatain, kasratain, dhammatain. Okey, sambil mengangkat hujung lidah ke langit keras iaitu ke gusi depan sebelah atas tanpa membawa suara ke pangkal hidung. Jadi bila kita membunyikan nun sakinah dan tanwin ini, bila berjumpa dengan huruf-huruf izhar halqi yang 6 itu, kita tidak membawa suara ke pangkal hidung kerana pangkal hidung ini akan menjadikan suara kita dengung. Okey. Jadi kita hanya akan mengangkat hujung lidah ke langit keras iaitu ke gusi depan sebelah atas sahaja. Okey, itu adalah cara bacaan bagi izhar halqi. Kemudian kita lihat kepada info ini, cara mudah mengenali izhar halqi ialah dengan melihat nun bertanda sukun di atas. Okey. Dan tanwin yang selari. Okey, tanwin yang selari. Okey. Tanwin yang selari. Okey. Itu adalah simbol ataupun cara mudah untuk kita lihat ataupun kenal huruf ataupun hukum izhar halqi. Okey, setakat itu sahaja penjelasan saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kali. Wallahu a'lam.